Assalamualaikum guys, selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa kembali Tiger One Channel. Di luar mendung, tapi mendung tidak bererti hujan. Ya, itulah keadaan cuaca hari ini. Pagi tadi ada hujan renyai lah, hujan lari. Saya pun ada dapat pertanyaan lah daripada kawan-kawan di luar sana. Dia tanya lah kan, latar belakang. Tapi sebenarnya saya ni tak adalah istimewa. Tak ada yang apa yang nak diceritakan. Tinggal lagi dah ada yang bertanya. Jadi saya ceritalah sedikit. Okey, latar belakang lah. Latar belakang, saya dilahirkan pada tahun 1952 di Seri Menanti, Gunung Pasir, Negeri Sembilan. Bapa saya asal daripada Pulau Segati, Losong Ferry, Museum Terengganu, cabang 3 Terengganu. Jadi saya pernah lah duduk di sana tu, di Pulau Segati, sekolah di sana selama 2 tahun. Jadi sekolah tu merata-rata lah kan. Jadi tak ada yang nak bagi motivasi, jadi kita lompat. Masa tu di mana? Di Kampung Sikai itu tidak ada elektrik. Jalan pun baru buat masa saya umur 8 tahun ke. Jalan tu baru letak tar. Sebelum tu tak ada. Bapa saya ni kerja dia adalah meniaga kecil-kecilan, kedai runcit untuk 10 orang penduduk kampung kan. Tahun 69 ke. Selepas 13 Mei tu dia pindah ke Rancangan Kepis. Daerah Bahau, Batu 10 Dangi Bahau. Jadi saya pernah lah membantu kedai runcit dia selama 1-2 tahun. Kemudian saya tinggal di Pulau Segati tu selama 2 tahun. Tahun berapa? Tahun 66 dengan 67. Pernah lah merasa banjir besar kan. Pulau tu tenggelam tu. Saya pun hampir maut. Pernah jatuh dalam sungai. Masa tu nak tangkap kayu balak. Tarik ke tepi. Kayu balak masa tu besar. Besar pemeluk ni. Tak macam sekarang besar pokok kelapa. Jatuh. Sepupu Zaki tolong selamatkanlah. Masa tu umur saya 14 tahun, 15 tahun. Dan saya pendidikan terakhir di USM lah. Tapi bukanlah kursus yang hebat profesional. Social science zaman dulu kita pun tak tahu sebenarnya. Tak tahu kos apa nak ambil. Kita pun ikut kawan-kawan. Orang kampung, mak bapak pun, mak dah tak ada pelajaran buta huruf, bapak pun tak tahu sekolah darjah berapa kan. Jadi kita motivasi tu tak ada. Masa tu Dr. Fadilah Kamsah tak ada. Orang kampung. Jadi tak tahu apa subjek nak ambil. Janji masuk sudah. Itu ialah kan. Tak tahu apa arah tuju. Lebih kurang macam tu lah pendidikan saya. Tak adalah cemerlang. Peksa pun tak ada cemerlang. Tapi masa tingkatan 3 tu dapat A berapa? A11 ke A13? Masa tingkatan 3 lah. Orang lain masuk asrama kan. Jadi
lebih kurang macam tu lah. Pendidikan tak ada yang cemerlang, tak masuk profesional sebab kita tak tahu arah tuju, macam mana nak pergi, macam mana nak mohon. Kita ikut-ikutan saja. Masa tu di kampung pun tak tahu, tak ada kot masuk universiti, ada ke? Rasanya tak ada budak masuk universiti masa tu. Kalau ada pun mungkin satu orang tu lah. Jadi tak tahu, tak ada tahu. Kerjaya lah sekali di Dewan Bandaraya lah. Saya masuk di BKL tahun 1973. Last sekali bersara 2010. Setelah bekerja 37 tahun. Ada bilik kecil kan, pegawai kecil. Kita pun tak tahu macam mana masa tu nak naik pangkat. Kerja rajin, 7 hari seminggu. Tapi sebagai pegawai memang tak ada overtime. Sampai pukul 12 malam, rasmikan program, buat program, wakil pengarah, wakil ketua pengarah. Jadi masa tu kita pun tak fikir pasal pangkat ni, tak kisah sangat lah kan. Masa tu tak ada impian. Yalah, kita kurang bercampur dengan orang-orang yang berjaya, yang hebat kan. Jadi, yang ada kerjaya. Jadi kita tak fikir janji ada gaji, boleh bayar kereta hutang, boleh bayar hutang rumah, boleh hantar anak sekolah. Cukup. Itu saja. Matlamat masa tu kan, tak adalah nak fikir jusa ke apa ke, tak fikirlah, langsung tak fikir masa tu kan. Kalau kita fikir, mungkin kalau kita letakkan benchmark jawatan tu, mungkin kita boleh capai kot. Itu kehendak Tuhan lah, rezeki kan, rezeki masing-masing. Tapi tak dapat pun tak apa, kita reda apa yang ada lah, yang dapat kan. Tapi ada anak yang seorang tu berjaya lah, mencapai gaji banyak jugalah kan. Kira 5 angka punya gaji. Jadi tak apalah, itu rezeki dia satu orang okey. Melepasi garis kemiskinan. Dia pun ada bantulah kan, bagi keuangan tiap-tiap bulan. Jadi kerjaya saya tu merasmikan program, buat program. 1 tahun kalau tengok jadual tu 300-400 juga lah. Buat kerja. Jadi tiap-tiap malam, seminggu tu penuh lah. Kadang-kadang boleh cakap 8 hari seminggu, terlampau banyak program. Jadi kita buat, kita bantu penduduk-penduduk, warga rumah pangsa di BKL. Jadi bila bersara 2010, sekarang dah 11 tahun. Apa kita buat? Kita masuk NGO lah. Adalah 4-5 NGO. Kalau ada golf, kadang-kadang kawan-kawan kontak lah, ajak main golf. Jadi saya kena selaraskan lah, booking padang golf, selaraskan, cari partner, cukupkan 1 flight 4 orang, kadang-kadang dapat 2 flight. Kadang-kadang pergi Indonesia, Thailand. Itu secara tak rasmi. Kemudian ada NGO sebagai setiausaha, Persatuan bekas pegawai kanan di BKL. Sudah 2 tahun. Masuk tahun yang ketiga kot, sejak 2019. Tapi cadang nak lepaskanlah jawatan tu kan, bagi orang lain yang hebat, yang dedikasi. Sebab saya pun dah terlampau, umur pun dah dekat 70 tahun. Tahun ni 69. Jadi kita bagi orang lain.
Sebelum tu ada juga usaha persatuan, saya dah lepas lah. Bagilah mereka uruskan persatuan tu. Jadi kita duduk dari belakang lah. Sebab kita cuma membantu, pengalaman kita tu banyak kan dalam bidang tu. Kita bantulah kan. Yang ada lagi persatuan tu, kita tolong dari segi media lah. Kita buat coverage, buat liputan. Kita mana dia pergi kita ikut lah. Kita bantu bagi publicity. Jadi kalau ada, tapi sekarang ni agak limited lah kan. Sebab PKPD, apa tu, darurat lagi. Walaupun sekarang darurat dah ditamatkan ya. Ordinan darurat pada 21 Julai 2021. Itu pergolakan politik. Tak apalah, itu urusan mereka kan. Kita tak payah campur lah. Jadi itulah, adalah 2-3 persatuan lagi kan. Tapi berpada-pada lah. Sekarang ni masalah COVID pun sampai 17 kes kan. Kita tolong NGO sampaikan sumbangan roti john, sumbangan makanan asas. Jadi kita nak ambil video pun masalah juga kan, dari segi SOP, jarak, yang kedua mask ni kan, tutup ataupun tidak. Jadi supaya tidak menimbulkan kesulitan kepada diri sendiri dan kawan-kawan. Macam petang ni sepatutnya adalah roti john dan kari pap. Kadang-kadang ada mi kari. Itulah yang saya buat sekarang ni kan. Jadi saya punya prinsip hidup tu lebih kepada positive thinking lah, ataupun lateral thinking. Lebih kurang macam tu lah. Kita sentiasa mencari benda-benda baru, buat kerja, walaupun tak ada gaji kita buat jugalah kan. Yalah kan, kita tak mahu duduk diam ni darah kita beku, tak bergerak, otak kita tak jalan kan. Jadi kita bantulah NGO ni. Dulu kita main golf kan, tapi sekarang tak ada, tak tahu bila. Jadi bila main golf tu kita berpeluh-peluh kan, 6 jam 5 jam bawah matahari kan, lepas tu swing macam ni kan. Jadi sekarang tak boleh buat lah, kena tunggulah, tengok 2 bulan lagi kalau boleh. Kalau tidak tahun depan kan, umur pun dah meningkat, 69 nak masuk 70. Jadi kita pukul pun tak jauh. Memang pukul pun tak kuat kan, tapi tujuan tu bukan nak menang pertandingan. Kita nak keluarkan peluh, campurkan kawan, tengok rumput, pokok hijau. Itu dia punya objektif lah kan. Badan sehat, minda sehat, tu tujuan dia. Jadi kita terpaksa fikir lateral thinking. Sekarang ni bila tak ada aktiviti aktiviti sumbangan tu masih berjalan. Seminggu kadang 2 kali 3 kali. Tapi kita ambil gambar dari jarak jauh lah, dalam 10 kaki ke, menggunakan, dia boleh adjust kamera ni. Jadi yang lain tu kita nak pergi ke masjid katanya dah boleh pergi dah untuk 50 orang kan, berjemaah dengan syarat 2 dos vaksin. Jadi saya tunggu lagi lah pada 9 hari bulan 8. Mana lagi 10 hari lah, lepas tu boleh lah pergi kembali ke masjid kan, untuk solat jemaah ni. Kalau tidak kita tak boleh pergi. Bila dah ada second dose nanti insyaAllah lah kita pergi kan. Jadi
Apa pun kena fikiran positif, lateral thinking. Maksud lateral thinking ni, kita keluar selalu pintu depan. Kita boleh keluar ikut pintu belakang, tengok suasana baru, suasana yang ada di belakang. Sampah ke, tikus ke, longkang lumut ke, itu dia, ataupun jalan raya basah. Sebab apa jalan raya basah? Bukan sahaja sebab hujan, paip pecah. Di Kuala Lumpur selalu paip pecah, baldi tumpah. Itu yang kita kena pastikan. Halangan cabaran biasalah, kadang-kadang kita berpersatuan ni banyak kepala. Kalau ular kepala 5 apa jadi kan? Kita pernah tengok kan, tempat sembahyang agama lain ada ular kepala 5. Kalau persatuan kepala 5 apa jadi? Jadi kadang-kadang kita nak pegang prinsip pun tak boleh. Kita tengok persatuan, tengok pada parti lah. Parti di Malaysia ni ada berapa sekarang? 24, 25 ke yang aktif kan? Bila bergaduh, ada konflik, ada krisis, buka satu cawangan, tubuhkan parti baru. Itu lama-lama 25. Kesudahan rakyat pun tak tahu apa nak pilih. Yang mana satu yang dominan kan. Jadi masing-masing pun dapat dalam 40-50, tak ada majoriti. Begitu jugalah persatuan ni, berpecah belah. Mungkin bertahan 6 bulan, setahun lepas tu berpecah. Pengerusi ikut jalan kanan, setiausaha sebelah kiri, timbalan pengerusi. Jadi berbeza-beza AJK. Bab kita ni kadang-kadang cakap lebih kan, usaha kurang. Kadang-kadang idea kawan-kawan susah nak terima kan. Dia tak respect kita, Jadi macam mana kita nak bagi idea, nak buat kerja kan? Tak apalah, kita serahkan kepada dia. Itulah cabaran dia kan, apa-apa hal ni. Kadang pendapat kita, idea kita ni, kadang isteri kita pun tak respect kita kan. Tuan-tuan bagaimana dengan isteri? Kadang dia lagi besar kepala, nak ikut cara dia kan. Tuan-tuan pun mengalami sendiri. Dengarkan kawan yang main golf tu, dia kata nak minum kat rumah, nak minum kopi ke teh ke, terpaksa buat sendiri. Nasib baik ada 3-in-1. Kalau tak ada, haru-haru nak buat air kan. Nak tahu sukatan itu banyak mana supaya tidak terlampau manis, tidak pahit. Jadi kita nak tahu tu kan. Jadi yang senang 3-in-1. Jadi kalau nak makan tu beli. Nak banyak cerewet, tak ada orang nak layan. Kadang kita beli makanan, beli udang, lambat masak. Kadang satu minggu baru masak. Benda tu dah tak ada zat lah kan. Itulah halangan yang selalu kita terima. Rancangan akan datang kita aktif dengan NGO lah. Kalau PKP ni longgar, insya-Allah kita buat sementara ni boleh lah melancong dalam negara, sama ada naik kereta ataupun motor. Kita boleh pergi Langkawi, Teluk Intan, Kuala Pilah, Terengganu, Kelantan. Kita akan atur benda tu, dah siap dah, kita dah setting. Cuma nak tunggu pelonggaran, nak tunggu YB umumkan boleh cross border kan, cross negeri. Jadi kalau boleh nanti okey lah kan. Kalau tak boleh, kita tunggulah. Takkan kita nak langgar undang-undang compound 1,200. Jadi kita bukannya ada duit, pencen pun banyak mana kan. Tapi bolehlah untuk hidup warga emas Sebab kita anak-anak dah kerja dan hutang rumah pun dah habis bayar. Cuma belanja duit teh, duit kopi, nak roti canai, breakfast, itu ialah kan. Lepas tu minyak kereta, minyak motor, servis kereta, 6 bulan sekali RM500. Itu ialah mampulah boleh buat kan. Jadi itu dari segi
cadang tu memanglah dulu backpackers kan, dah berapa tahun dulu pergi Europe, 4 kali ke, 4 tahun berturut-turut. Sebelum tu kita pergi travel ikut travel agent kan, package. Lepas tu kita buat sendiri, kita pergi 2 orang, 4 orang. Ingat kita nak buat lagi lah kan. Tengok keadaan lah, kalau selamat kita buat lah. Kalau tidak nanti susah juga kan penyakit ni. Penyakit tak nampak, virus melalui angin kan. Jadi kita tak tahu. Kemudian impian hidup ni macam mana kita umur dah 69 nak target apa? Selain daripada agama kan, masjid. Kalau boleh memang dulu tiap-tiap maghrib, tiap-tiap waktulah kita pergi masjid kan, dengar ceramah. Kadang-kadang biasanya 5 waktu tu kita di masjid lah solat kan, dengar ceramah. Kadang-kadang 4 waktu, tiap-tiap hari macam tu lah kan. Tapi sekarang ada peraturan baru, dah tak dapat nak pergilah. Jadi kita solat di rumah. Kawan-kawan masjid pun dah lama tak jumpa. Kalau jumpa pun kita tengah naik motor ataupun naik kereta kan, tak dapat nak bercerita sembang perkembangan terakhir. Jadi idea tu sebenarnya banyak kan, banyak yang kita nak rancang, tapi benda tu terhalang lah oleh kerana PKPD dan darurat kan. Tak, macam-macam kita nampak, terbanyak kepada perjalanan lah, banyak kepada backpackers. Ada cadang nak pergi Sabah Sarawak ni, nak turun Kota Kinabalu, sewa kereta ataupun naik bas. Kita ronda lah, satu Sabah ke satu Sarawak. Kita pusing. Kita tengok macam mana kan, sampai daripada bandar ke bandar, pekan ke pekan. Kita tengoklah, kita kalau boleh kita pergi kita saya ingat setakat itu sajalah. Sarawak dah pusing dah. Satu ni kan, satu Sarawak tu tahun berapa lama, 15 tahun dulu kan. Ataupun kita boleh pergi main golf lah dekat Indonesia ke. Walaupun sekarang mahal jugalah golf. Sebab Indonesia ni golf dia berbeza dengan Malaysia. Dia orang luar harga lebih tinggi tau. Dia punya yuran berbeza dengan Malaysia. Malaysia sama je. Itu sebab Amerika kalau main dekat UPM golf ke, Bangi ke, duit dia nilai baru berapa ringgit, $30 kot, ataupun tak sampai $20 je. Kita ialah kena bayar 190. Kalau hari Minggu 160. Kalau orang Amerika baru RM20 kan, 20 US dollar, 20 euro. Itu sebab Mak Saleh pun ramai main dekat, bukan ramai lah, maknanya ada lah Mak Saleh main dekat UPN Golf, Bangi Golf. Pernah jumpa lah kan, Your Flight. Jadi setakat itu sajalah. Kita jumpa lagi, bye bye. Itulah lebih kurang latar belakang saya. Terima kasihlah kerana masih setia dengan Tiger One Channel.